الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang saya muliakan seluruh pihak pengurusan Masjid Habib Hassan Al-Attas Johor Bahru, barisan jawatan kuasa, tuan-tuan sidang pendengar, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari ini. Hari yang paling baik diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hari Jumaat kamu menyaksikan matahari terbit. Sekarang ini waktu yang penuh dengan mustajab doa. Mudah-mudahan kita hias Jumaat ini dengan selawat, dengan doa, dan sama-sama mengambil ibrah daripada program tadabbur Al-Quran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan penonton sekalian, kita semua ini, Allah Subhanahu wa taala terus rahmati kita, kurniakan keselamatan kepada kita. Mana-mana di kalangan kita, keluarga kita yang masih sakit, moga-moga Allah berikan kesembuhan. Yang ada sebarang hajat yang belum tertunai, moga-moga Allah tunaikan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Pada pagi ini insya-Allah kita masuk kepada perbincangan surah yang kedua. Perbincangan yang kedua, surah yang kedua, iaitu kita ambil surah Yusuf. Nampaknya pada perbincangan kita yang lepas, surah Al-Kahfi telah pun melabuhkan tirainya pada sesi yang lepas. Sebanyak 12 siri lah, 12 slot. Daripada satu cerita ke satu cerita, daripada satu ibrah ke satu ibrah yang lain. Dan setelah tamat 12 siri tentang surah Al-Kahfi itu, bukan maknanya kita telah khatam. Maknanya itu baru satu sesi aja. Nanti insya-Allah bila kita baca lagi kitab-kitab ataupun buku yang lain, kita berada lagi dalam majlis-majlis ilmu yang lain, pasti Allah akan bukakan lagi pintu-pintu ilmu, kebaikan yang selama ni kita tak tahu pun, tak terperasan pun bila baca surah tu. Tapi lama-lama nanti kita akan lebih explore lah, lebih mendalam, dan akhirnya mendapat keberkatan yang berganda daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita masuk sesi pengenalan dululah. Kita berkenalan untuk kita jatuh hati dengan surah yang namanya surah Yusuf. Kena berkenalan dahulu sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri telah perkenalkan surah ini pada kita. Ini bukan daripada orang, bukan daripada makhluk. Allah sendiri menceritakan surah ni apa dia, surah ini bagaimana dia punya cerita dia, dan apa kebaikan yang bakal kita perolehi bila kita kenal sungguh-sungguh surah Yusuf ni macam mana. Setelah kita dah kenal dengan lebih mendalam, kita bahaskan nanti satu demi satu, kita akan rasakan ya Allah, kita akan rasakan rupanya surah ini bukan sekadar cerita Nabi Yusuf, tapi kita rasakan ayat ini ditujukan kepada kita. Kerana itu tadabbur Al-Quran, dia ada beberapa syarat ataupun asas dia. Saya ambil dua pada pagi ini. Satu dipanggil tilawah ataupun tadabbur. Tilawah kita baca, kemudian yang kedua dipanggil tadabbur. Baca dan kita cuba faham. Sama ada dengan proses terjemahannya ataupun dengan kita meneliti tafsir para ulama,
yang mereka telah lama faham cerita-cerita itu berbanding dengan kita pada hari ini. Setelah mana kita cuba baca dan faham, maka kita rasakan masuk pada peringkat yang berikut, kita nak cuba faham, kita nak cuba hayati sungguh-sungguh ayat-ayat ini sebenarnya ayat yang sangat segar Allah nak beritahu kepada kita. Walaupun ribuan tahun, 1400 lebih turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana kita nak rasakan nilai ayat ini benar-benar masuk dalam hati kita dan kita hidup dekat dunia ni rasa seronok lah. Sebab apa? Bekalan Al-Quran ini sangat-sangat banyak diperolehi, terutama daripada surah Yusuf. Baik, saya ambil masa pada pagi ini kita berkenalan ada 15 perkara yang kita semua kena tahu tentang surah Yusuf. Berkenalan kita tak masuk cerita ayat pertama kedua lagi ni. Kita berkenalan dulu. Dan fakta yang saya dapat ini saya kongsikan kepada senang penonton sekalian. Kita ambil daripada satu kitab, nama dia Surah Yusuf Dirasah Tahliliyah, satu kitab bahasa Arab, Surah Yusuf, dan dibuat analisis secara terperinci dengan seorang profesor daripada Jordan, nama dia Dr. Ahmad Naufal. Ada kitab dia, 625 muka surat, tak silap saya, 600 lebih lah. 600 lebih untuk nak membahaskan tentang keunikan, keistimewaan tentang surah Yusuf. Menariknya lagi tuan-tuan sekalian, dekat dunia ni ada satu seminar yang dihadiri oleh seluruh ulama satu dunia. Mereka duduk satu tempat, buat satu seminar selama 4 hari dan masing-masing setiap hari ni, tuan-tuan, daripada pagi 8 pagi sampai malam, mereka bentang paper berkaitan dengan satu part daripada surah Yusuf. Namanya Muktamar Surah Yusuf. Muktamar Surah Yusuf. Kita mungkin kalau datang muktamar ni bahasa Arab lah, bahasa Melayu sebut seminar. Seminar Surah Yusuf. Berapa hari dibuat? 4 hari. Hari pertama cerita tentang ini, hari kedua cerita tentang ini. Dan Alhamdulillah bahan-bahan tentang seminar itu telah pun di-upload dekat internet sekarang ni, dan kitab-kitabnya asli kita boleh perolehi pada hari ni. Saya lupa berapa ribu muka surat. Tinggal rajin tak rajin untuk baca aja. Seminar Surah Yusuf. Alangkah seronok. Saya baru baca sikit aja mukadimah tu, kita rasa ya Allah seronoknya kalau dapat hadir seminar. Nama seminarnya Seminar Surah Yusuf. Kenapa ulama-ulama mengambil inisiatif buat begitu? Sebab terlalu banyak khazanah-khazanah ilmu Allah yang bakal kita perolehi daripada surah yang amat indah ini. Baik, pertama sekali kita kongsikan. Saya ada kongsikan juga kepada sebahagian jemaah, nanti boleh share perkara ni. Bukan saya type tuan-tuan ni, saya cuma terjemah saja daripada kitab dan kita kongsikan satu-satu. Baik, kita berkenalan dengan surah Yusuf. Kalau Al-Quran muka surat 235. 235, surah yang berada di juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12, surah yang ke-12, dan surah ini mengambil kira jumlah adik-beradik Nabi Yusuf, semua sekali 12 orang, dan surah ini juga ada 12 plot cerita, ada 12 babak. Juzuk 12, surah yang ke-12, 12 adik-beradik Nabi Yusuf, ada 12 cerita dalam surah Yusuf. 12. Jadi kita tengok itu di antaranya lah sebahagian, nanti kita akan pergi detail. Yang pertama, sedang menonton sekalian, surah Yusuf ini pertama sekali surah yang paling banyak watak, perasaan, suasana dan kronologi cerita. Babak ni pelbagai. Surah yang akan kita ceritakan ini, cerita tentang Nabi Yusuf ini, surah yang paling banyak watak. Sehingga kan kalau kita baca karangan Buya Hamka, almarhum Profesor Hamka, kata beliau dalam tafsir Al-Azhar, kalaulah ada satu usaha nak dibuat ataupun orang nak buat filem tentang Nabi Yusuf, filem nak dilakonkan semula maksudnya, maka inilah cerita yang paling banyak memerlukan pelakon-pelakonnya. Pelakon utama ada, pelakon tambahannya pun banyak. Banyak sangat watak. Terlalu banyak watak dalam surah Yusuf. Kemudian perasaan. Perasaan. Kita boleh jumpa perasaan sedih, sayang, suka, benci, hasad, terkilan, macam-macam. Kita akan jumpa nanti bagaimana perasaan ini Allah gambarkan, Allah munculkan dalam surah yang amat istimewa. Suasananya gitu juga.
suasana dekat kampung, suasana dekat bandar, dalam istana, suasana dalam perigi, dibuang, disayang, macam-macam. Jadi dia punya jalan ceritanya menarik. Jalan ceritanya menarik. Nombor satu, itu nombor satu. Surah yang paling banyak watak, perasaan, suasana dan kronologi cerita. Hari ini ada juga orang-orang yang mengkaji surah Yusuf ni. Orang barat dia dah buat filem tentang Nabi Yusuf ni. Tapi kita untuk tengok tu sebagai sisipan boleh lah. Tak ada tengok benda tu pun tak apa. Kita ambil daripada sumber Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tapi kalau untuk nak tengok boleh lah. Tapi syarat dia, asas dan kefahaman kita terhadap surah Yusuf dari Al-Quran ini kunci paling besar. Betul kita faham, insya-Allah betul lah apa yang kita cuba bayangkan ataupun cuba kita selami apa sebenarnya yang berlaku pada zaman itu. Yang kedua, kita berkenalan dengan surah Yusuf ni tuan-tuan sekalian. Apa yang kedua? Cerita tentang Nabi Yusuf ini merupakan cerita yang paling panjang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu surah. Satu kisah yang paling panjang yang diceritakan dalam hanya satu surah. Dan nampaknya kisah Nabi Yusuf ini tidak diceritakan dalam mana-mana surah yang lain. Yang ini kita tengok mukjizat Al-Quran. Allah ada pelbagai kaedah nak menyampaikan cerita kepada kita. Kalau contoh kita ambil perbandingan. Kalau Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, Nabi Musa ini nama yang paling banyak diulang dalam Quran, nama Nabi. Lebih daripada 100 kali. Musa. Dan daripada zaman baginda masih bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai jadi Nabi, sampai jadi ulul azmi dan sebagainya. Jadi cerita Nabi Musa ini banyak surah. Surah Al-Qasas ada, surah Fatir ada, banyak surah menceritakan tentang Nabi Musa. Surah Al-Baqarah ada. Jadi itu teknik penceritaan yang Allah gambarkan tentang Nabi Musa. Tapi Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam, Allah himpunkan A sampai Z dekat mana? Satu surah je. Kalaulah kita ni nak cari macam mana babak Nabi Yusuf contoh dalam penjara, kat mana nak cari surah Yusuf? Kat mana kita nak cari kepintaran, kebijaksanaan Nabi Yusuf dalam menyelesaikan krisis ekonomi di Mesir? Dekat mana nak cari surah Yusuf? Dekat mana nak cari babak Nabi Yusuf ketika kecil dihasad oleh abang-abang sendiri? Baca surah Yusuf. Tak ada lagi dah, surah Yusuf aja. Daripada A sampai Z kita akan jumpa hanya dalam surah Yusuf. Jadi tak ada kita jumpa satu kisah yang lain. Sama ada kisah Nabi ke ataupun kisah-kisah yang lain yang Allah rakamkan hanya dalam satu surah. Sebab itu kita kalau contoh nak apa kita panggil kita nak dapatkan overview. Overview ni gambaran besar lah. Hari ni orang sebut apa big picture lah, macam-macam lah kan. Gambaran umum, cuba kita baca dulu daripada awal sampai akhir. Baca daripada awal sampai akhir. Jadi dapat tengok kan. Oh macam ni rupanya surah ni. Dia punya susun atur yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana surah ataupun cerita dalam satu surah yang paling panjang. Baik, yang ketiga, ciri yang ketiga surah Yusuf ni apa dia? Surah yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian ataupun dengan gelarannya sebaik-baik kisah. Dalam Quran tuan-tuan sekalian ada berpuluh cerita. Kisah. Kisah dalam bahasa Arab lah. Bahasa Melayu pun sebut kisah juga. Kisah Nabi, kisah keluarga Nabi, kisah yang bukan Nabi. Terlalu banyak dalam Al-Quran. Tapi Allah mengkategorikan cerita Nabi Yusuf ini sebagai ahsanal qasas. Kat mana dalilnya? Kita jumpa dalam ayat yang ketiga, Mushaf muka surat 235. Allah nyatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Allah nyatakan kami ceritakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah yang paling baik. Kisah yang paling baik. Ada para ulama tafsirkan kisah yang paling indah, kisah yang paling seronok, kisah yang paling banyak pengajaran, semua yang paling daripada perkataan ahsan. Ahsan. Allah nyatakan ini kisah yang terbaik. Dalam Quran, kamu baca, inilah kisah yang paling baik. Jadi Allah memperkenalkan surah ini sebagai surah ataupun cerita yang terbaik. Kalaulah hari ini kan, kita tengok dekat mana-mana pertandingan,
buku cerita terbaik, novel terbaik, apa lagi, filem terbaik. Kita tengok kan anugerah itu, anugerah ini kan. Bila panel kata ini cerita terbaik ataupun buku cerita terbaik, mesti ada sebab dia. Kan? Siapa yang tahu sebab dia? Tanya pada panel. Saya pilih buku ni, buku cerita terbaik sebab wah dia punya jalan cerita bagus. Dia punya bahasa dia kemas. Orang ni dia buat sekian-sekian. Mesti ada sebab. Maka kalau itulah pemilihan satu buku cerita yang dibuat oleh manusia, dinilai oleh panel katanya buku terbaik, Masya Allah, bukan satu perbandingan sebenarnya kalau kita nak buat macam tu lah kan. Ini cuba sebagai satu analogi. Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui perantaraan Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW, dan Allah beritahu, yang turunkan Al-Quran beritahu ini cerita yang paling indah. Jadi kalau itulah pengenalan dari Allah, kerja kita, tugas kita hari ini, sama-sama kita nak cari dekat mana yang indahnya surah Yusuf ni. Kat mana indahnya surah Yusuf? Macam orang beritahu tempat ni, kamu pergilah tempat ni. Cantik tempatnya, orang kata pergilah dekat laut ni kan. Cantik sangat tempat tu. Kita pun pergi. Kita kata, kata cantik tempat ni, tak ada pun. Aku tengok biasa aja. Tiba-tiba kita jumpa dengan orang beritahu ni, awak pergi dekat mana? Kat mana yang kau nampak yang paling indah ni kat mana? Bila kamu selam kat dasar laut, baru nampak dia punya apa yang ada dekat dalam tu tadi dan sebagainya. Rupanya kita belum sampai lagi. Kalau selama ni kita kata, aku baca surah Yusuf ni, biasa aja, tahulah kisah Nabi Yusuf. Tapi apa yang seronoknya? Nampaknya kita belum jumpa lagi. Seperti mana orang dengar, orang cakap kan, orang ni apa nama, tempat ini bagus, tempat ni cantik. Kita pergi, biasa-biasa aja. Kenapa? Kita belum jumpa lagi dekat mana sebenarnya lokasi yang exactly yang paling tepat, tempat yang paling cantik. Jadi inilah proses yang kita nak belajar daripada tulisan-tulisan para ulama supaya akhirnya kita tak terlepas lah. Tak terlepas daripada memahami inilah surah yang paling indah dalam Al-Quran. Baik. Kemudian yang keempat, surah ini tuan-tuan sekalian mengandungi 41 perkataan ataupun ibarat. Ada dua, perkataan dan juga ibarat. Perkataan ataupun ibarat yang tak terdapat dalam mana-mana surah yang lain. Dipanggil special word. Al-Quran ada 30 juzuk, ada 114 surah, tapi dalam surah Yusuf ini yang kita akan baca nanti ni ada 41 perkataan ataupun ibarat yang kita takkan jumpa pada tempat-tempat yang lain. Saya bagi satu contoh dulu. Kita akan jumpa contoh kalimah itrahuhu. Dalam ayat cerita tentang macam mana abang Nabi Yusuf dia nak buang. Contoh saya ambil ayat yang ke-9. Ini nanti sepintas lalu je, nanti kita akan pergi satu-satu. Allah berfirman, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan. Ayat yang ke-9. Bunuhlah Yusuf atau buang dia di satu tempat agar perhatian ayah terus tertumpah kepadamu. Ceritanya nak buang Nabi Yusuf. Nak buang aja. Tapi Allah gunakan perkataan itrahuhu. Alif, ta, ra, ha, waw, ha. Itrahuhu. Kalau tengok perkataan buang ataupun nak baling lah dalam bahasa Arab, dia ada perkataan irmi, buang. Ataupun alqa. Boleh juga perkataan. Tapi kenapa bab nak buang Nabi Yusuf ni Allah gunakan perkataan itrahuhu. Maksudnya apa? Dia nak buang, dia nak terus padamkan riwayat hidup Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Dan nampaknya kalau kita sebut apa, perkataan yang tak diulang pada surah-surah yang lain, inilah kita tengok satu perkataan, satu tindakan yang tak pernah dibuat oleh mana-mana orang sebelum daripada itu. Tergamak mereka nak bunuh adik sendiri, dalam keadaan yang Allah berikan pelbagai kelebihan, tiba-tiba kamu nak buang Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Itu satu daripada contoh. 41 perkataan yang kita takkan jumpa pada surah-surah yang lain. Dan tuan-tuan sekalian, ini semua bukan kebetulan. Kita tak boleh kata kenapa 41? Kebetulan, memang surah ni je ada. Tak ada. Al-Quran tak ada istilah kebetulan. Semuanya ada mukjizat yang sangat mendalam. Baik. Kemudian yang kelima, kita pergi pada yang kelima.
tema surah Yusuf. Ini yang kita nak kena faham ni. Dia punya kunci. Keyword dia. Setiap surah dia mesti ada keyword dia. Kata kunci dia. Tema surah Yusuf ni apa dia? Kata para ulama, indahnya takdir ilahi. Indahnya takdir Allah. Kalau surah Al-Kahfi, surah sebelum ni, tema surah Kahfi apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Ayat 39. Dia punya kunci kat situ. Masya Allah la quwwata illa billah. Semua yang berlaku dengan kehendak Allah, manusia tak ada kekuatan melainkan kekuatan tu Allah bagi. Pemuda tak terselamat melainkan dengan bantuan Allah. Nabi Musa takkan berjaya cari Nabi Khidir melainkan dengan keizinan daripada Allah. Zulkarnain takkan berjaya jadi pemimpin boleh perintah timur dan barat melainkan dengan izin Allah. Tema surah Kahfi lain. Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi itu kalau contoh kita ada nota, dia kena tandakan betul-betul. Oh, ini dia punya kata kunci dia. Maka dalam surah Yusuf, kita akan melihat satu demi satu ayat ni kan, sampailah nanti kepada penghujung surah Yusuf, sampai ayat yang ke-111, kita akan letak dalam minda kita, Masya Allah, indahnya takdir Allah. Indahnya takdir Allah. Dia punya kita baca ni kan, baca tu dalam keadaan kita dah tahu indahnya takdir Allah. Indahnya dekat mana ni? Indahnya dekat macam mana kehendak manusia lawan dengan kehendak Allah. Tu kita tengok akan berlaku pertembungan, akan berlaku macam-macam siri perdebatan antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Manusia ada kehendak dia, Allah maha berkehendak. Jadi daripada Nabi Yusuf berada dekat Palestin sampailah berada di Mesir. Daripada di zaman kanak-kanak sampailah akhirnya jadi orang yang boleh menguruskan khazanah kekayaan bumi Mesir. Semuanya itu kita lihat betapa indahnya takdir Allah. Nanti kita akan pergi ada dia punya huraian dia. Itu tema tu kita kena pegang baik-baik. Nombor 6. Surah Yusuf ni juga pengenalan dia. Surah Yusuf akan memaparkan pelbagai perasaan, emosi, dasar dan prinsip. Dasar dan juga prinsip. Prinsip kehidupan berkeluarga, prinsip kehidupan orang yang berniaga, prinsip kepimpinan. Kita akan tengok ada pelbagai watak. Kan kita cerita di pelbagai watak. Prinsip Nabi Allah Yaqub macam mana? Kan, walaupun cerita Nabi Yusuf, tapi jangan kita lupa Yusuf bin Yaqub. Dan Nabi Yusuf yang kita nak baca kisah dalam 111 ayat ini merupakan keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Cerita ni cerita siapa? Cicit kepada Nabi Allah Ibrahim. Cerita ni cerita cicit Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana laluan yang begitu takdirnya Allah letakkan kepada keturunan Nabi. Sebab tu Nabi Ibrahim dipanggil sebagai Abul Anbiya, bapa para Nabi. Kenapa dipanggil bapa para Nabi? Sebab anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya pun Nabi. Dalam hadis Nabi SAW, Allah telah takdirkan, kata Rasulullah, Allah takdirkan Nabi Ibrahim sempat jumpa seketika Nabi Yusuf ketika masih kecil. Sempat jumpa je, tak tahu dekat mana, bila, berapa lama, wallahualam. Tapi sempat jumpa. Allah takdirkan Nabi Ibrahim sempat jumpa Nabi Yusuf ketika masih kecil. Kan panjang umur Nabi Ibrahim kan, lebih daripada 100 tahun. Sempat jumpa cicit. Dia hari ni pun tak pelik lah kalau dia setengah daripada orang yang Allah kurniakan umur panjang kan. Bukan setakat jumpa cucu, cicit pun sempat jumpa. Jadi begitu berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim, sempat jumpa cicitnya Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita akan belajar nanti emosi seorang anak, emosi seorang ayah, emosi pemerintah, emosi wanita yang tinggal dekat istana di Mesir pada waktu itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita akan dapat lihat, Masya Allah, akan sangat-sangat menarik lah. Sangat menarik sebenarnya. Prinsip hidup abang-abang Nabi Yusuf macam mana? Prinsip hidup Raja Mesir pada ketika itu macam mana? Prinsip hidup Nabi Yaqub macam mana? Kita belajar daripada mereka ni. Dan sejauh mana prinsip yang dipegang oleh setiap watak dalam surah Yusuf ini mempengaruhi jalan hidupnya. Macam mana prinsip hidup Nabi Yaqub mempengaruhi jalan hidup dia. Macam mana prinsip hidup yang dimiliki oleh Nabi Yusuf boleh bawa watak itu dalam kehidupan sampailah dia besar. Kita hari ini ada prinsip tak? Ada dasar tak? Ada. Setiap orang ada pilihan masing-masing. Kita kalau sebut
tak adalah sebut dasar kan. Kita kata kalau bual dengan orang, kalau saya tak ambil benda ni. Prinsip saya. Ada orang lain pula, kalau saya suka benda ni. Itu prinsip dia. Sejauh mana prinsip yang kita pegang, kita pilih ini benar-benar mewarnai kehidupan kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti kita akan pergi satu demi satu. Yang ketujuh, tuan-tuan sekalian, pengenalan yang ketujuh bagi surah Yusuf. Yang ketujuh, surah ini menjadi dalil yang menunjukkan kisah manusia adalah kisah yang terbaik. Kalau tadi saya sebut secara umum, kisah yang terbaik, ahsanal qasas, Allah berfirman tadi kan. Yang ketujuh, para ulama kata, surah ini menjadi dalil yang menunjukkan kisah manusia adalah kisah yang terbaik. Ada kisah para malaikat, ada kisah tentang jin, ada kisah tentang alam, macam-macam lah kan. Tapi rupanya dalil dalam Al-Quran menerusi ayat yang ketiga surah Yusuf ini, kisah manusia adalah kisah yang terbaik. Bukan sekadar makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kan Allah nak ciptakan Adam dan sebagainya lah. Sehingga kan Allah memuliakan baginda Nabi SAW sebagai makhluk terbaik. Kalau kita ambil susu galur cerita tu kan. Manusia, Adam AS diberikan kemuliaan sebagai khalifah. Sampai kepada Nabi SAW, baginda diberikan kemuliaan makhluk yang terbaik. Jadi surah Yusuf, Allah nak beritahu manusia ni bukan sekadar makhluk terbaik seperti mana Nabi SAW, tapi cerita dalam Al-Quran tentang manusia juga merupakan cerita yang terbaik. Jadi kita nak hayati sungguh-sungguh lah nanti kisah ini. Kemudian saya pergi yang berikut, yang ke-8. Kita berkenalan lagi dengan surah ini kan. Yang ke-8, kepelbagaian peristiwa yang disusun cantik oleh Allah menerusi takdirnya. Kita akan jumpa nanti kepelbagaian peristiwa yang disusun cantik menerusi takdir Allah. Kehendak manusia amat terbatas berbanding dengan kehendak Allah yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Surah ini nanti kita akan cuba tengok takdir Allah ni memang sangat misteri dan penuh dengan keajaiban. Ajaib tuan-tuan sekalian. Takdir Allah sangat ajaib. Kita takkan boleh nak terfikir ke situ punya ujungnya kan, seperti mana hari ni kan berada dalam pandemik COVID ni kan, tak tahu bila ujungnya dan kita pun tak tahu apa rahsia di sebalik ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak faham situasi hari ini berdasarkan contoh ataupun model daripada surah Yusuf. Takdir Allah memang sangat ajaib, sangat-sangat misteri. Misteri contoh macam mana? Saya ambil contoh dalam surah Yusuf ni kan. Daripada asalnya ataupun sejarahnya seorang budak yang dibuang oleh abangnya masuk dalam perigi, dibuang, saya cakap abang-abangnya buang. Dia letakkan dalam satu tempat yang hina. Kenapa? Sebab kerana hasad, dengki dan seumpamanya. Bahkan selepas daripada itu dibuang, lepas dibuang jadi apa? Jadi barang dagangan. Orang jual beli macam hamba je. Orang jual beli dan beli pula dengan harga yang murah je. Fasharauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Budak kecil bernama Yusuf ni hanya dijual beberapa dirham aja. Istilahnya kata para ulama, yang penting dapat duit sudah lah, kau nak ambil lah budak ni. Hanya itu cerita daripada bawah, daripada kecil ni. Takdirnya insan yang dibuang oleh abang-abang ke dalam perigi, rupanya satu masa nanti inilah bakal Menteri Keuangan yang menguruskan khazanah kekayaan di bumi Mesir. Siapa sangka? Seorang budak yang dibuang dalam perigi yang paling dalam pada waktu itu, Allah gunakan kalimah ghayabatil jubb. Ada nanti kita buka nanti satu demi satu ayatnya kan. Dibuang dalam perigi yang bukan tempat laluan orang. Takdirnya insan yang kecil, yang masih kecil ini tadi, rupanya bila dah besar Allah kurniakan satu kejayaan yang sangat-sangat luar biasa. Siapa sangka? Biasa orang fikir agaknya zaman itulah kan, orang Mesir mungkin kata orang-orang yang nak jadi Menteri Keuangan Mesir ni mestilah daripada golongan bangsawan, orang yang kaya-kaya, orang yang memang ada pengalaman dengan bisnes dan seumpamanya. Tiba-tiba macam mana asal orang ini pernah dibuang oleh keluarganya, pernah dijual sebagai barang dagangan, sebagai hamba, tapi itulah wataknya.
yang bernama Yusuf alaihimussalatu wassalam. Sebab itu surah ini banyak memberikan impak kepada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat. Okey, baik. Jadi nanti kita akan lihat satu demi satu, kita teroka pelbagai bentuk keajaiban dalam susun atur takdir Allah. Baik. Yang kesembilan, apa pengenalan dia? Surah ini bermula dengan kalimah Alif Lam Ra. Ada banyak rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ciri, itu nanti kita akan bahaskan apa ciri surah yang bermula dengan huruf Alif, Lam dan juga Ra. Ada surah dengan Alif, Lam, Mim, Hamim, Yasin, Taha, apa lagi kan, segala macam ayat dia apa nama, dipanggil huruful muqata'ah di awal ayat ni kan. Mesti ada sebab. Allah bukan letak saja-saja. Kenapa tak letak Alif Lam Mim kat depan ni? Kenapa Alif Lam Ra? Ini semua kita lihat rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita ni tinggal nak mencari apa sebenarnya khazanah-khazanah yang perlu digali supaya cerita ini benar-benar mendatangkan ibrah yang sangat bermakna dalam hidup kita. Baik, saya pergi yang seterusnya, yang ke-10. Yang ke-10, pengenalan surah Yusuf. Cerita Nabi Allah Yusuf alaihimussalatu wassalam bermula daripada ayat yang ke-4 sampai 101. Surahnya ada 111 ayat, tapi yang betul-betul cerita, masuk cerita Nabi Yusuf, ayat 4 hingga 101. 4 hingga 101. Manakala muqaddimah tadi tu 1 hingga 4 dan kemudian 102 hingga 111 ada pengajaran surah secara langsung dari Allah. Ada cerita pengajaran secara langsung dari Allah. Sebab itu dia gini, tuan-tuan, kaedah dia gini. Surah Yusuf ni, penutup cerita Nabi Yusuf berbeza dengan penutup surah Yusuf. Penutup surah Yusuf berbeza dengan penutup ataupun kesudahan cerita Nabi Allah Yusuf. Kalau orang tanya kesudahan cerita Nabi Yusuf macam mana, ada nanti. Kesudahan dia macam mana? Tapi kalau kita tanya kesudahan surah Yusuf macam mana, itu lain. Tajuk lain. Kita tak kata penutup cerita Nabi Yusuf, samalah surah Yusuf. Sama je dua-dua. Penutup surah Yusuf, kesudahan surah Yusuf, satu cerita. Kesudahan Nabi Yusufnya cerita, satu cerita yang lain. Baik. Ini cerita Allah ni kan. Kalau kita tengok drama, tengok filem kat TV kan, satu filem cerita. Cerita apa? Cerita peperangan ataupun cerita apa-apalah kan. Cerita-cerita kan. Kalau cerita permusuhan sampai hujung lah, mungkin akhirnya A lawan B, A menang. Habislah kesudahan dia. Tapi cara Allah bercerita dalam Al-Quran, cerita Nabi Yusuf ada kesudahannya, surah Yusuf ada kesudahan dia. Jadi apa sebab begitu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan isyarat secara langsung, wahai orang yang baca Quran, wahai kita semua ni, mudah-mudahan jangan ada istilah yang terlepas pandang. Kerana kita rasakan sangat-sangat indah surah Yusuf ini. Sangat-sangat indah. Baik, itu nanti kita akan detailkan. Baik, yang ke-11. Masih lagi muqaddimah. Hari ini kita berkenalan dengan surah ni. Kisah Nabi Allah Yusuf bin Yaqub alaihimussalatu wassalam ini amat eksklusif. Paparan mengenai ujian demi ujian, kesusahan demi kesusahan, musibah yang berlaku daripada satu tempat ke satu tempat. Sama ada ketika bersama dengan keluarga, bersama dengan abang-abang, ujian ketika berada di rumah Al-Aziz di Mesir, ujian ke sebagai banduan tahanan dalam penjara, kemudian konspirasi oleh wanita Mesir, sehinggalah Nabi Allah Yusuf menjadi insan yang dihormati. Tuan-tuan sekalian, dia punya laluan hidup Masya Allah. Ujian demi ujian, musibah demi musibah, ujian daripada satu tempat ke satu tempat. Lepas habis satu, banyaknya siri ujian. Sebab tu Nabi sebut asyaddul bala'a al-anbiya. Cerita ni akan memahamkan daripada hadis Nabi SAW, sehebat-hebat ujian yang diterima oleh manusia dekat dunia ni para nabi. Sehebat-hebat ujian yang diterima oleh manusia dekat dunia, kata Rasulullah, ialah ujian yang diterima oleh para nabi. Kita ada ujian tak? Ada. Semua orang ada ujian. Tapi ujian kita tak sampai ke tahap para nabi.
Sebab Nabi dah sebut asyaddul balaa, sehebat-hebat ujian yang Allah berikan dekat dunia ni kepada para nabi. Kenapa? Sebab Allah nak berikan martabat yang lagi tinggi. Dan ada para nabi. Kemudian dalam semua para nabi ni ada pula top 5 yang dipanggil ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 nabi yang lebih hebatlah ujiannya daripada nabi-nabi yang lain. Okay? Jadi kita lihat lepas satu-satu, lepas ada ujian berikut, ada kesusahan berikut, ada ada konspirasi dekat rumah, kat keluarga, konspirasi dekat istana dan seumpamanya. Kalaulah kita boleh nak guna istilah apa orang Melayu guna, dah jatuh ditimpa tangga. Oh tapi kisah Nabi Yusuf ni, itu baru satu kan. Kalau jatuh ditimpa tangga, jatuh ada tangga. Berapa? Baru 2 je. Jatuh ditimpa tangga, timpa dinding segala macam, rumah runtuh segala macam lah. Kalau nak buat cerita tentang Nabi Yusuf ni. Nak kata jatuh ditimpa tangga tu macam okey lagi lah. Berbanding kisah Nabi Yusuf ni, ya Allah. Tak lepas satu-satu. Dan akhirnya, keseluruhan cerita ni tadi, ujungnya Allah nak nyatakan Nabi Yusuf menjadi insan yang dihormati. Kenapa cerita ini Allah datangkan demikian? Semuanya sebagai hiburan kepada Nabi SAW dengan realiti dakwah di Mekah pada waktu itu. Kesemua cerita ni, 111 ayat dalam surah Yusuf ini, sebagai hiburan kepada Nabi SAW, yang mana Nabi ni dalam siri dakwahnya dekat Mekah lah paling mencabar kan. Dekat Mekah lah Nabi nak hilangkan macam mana pengaruh orang yang menyembah berhala. Mereka lagi mengagungkan patung-patung yang dibina, patung bernama Latta, patung bernama Uzza. Nabi dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Nabi tak hormat keturunan orang Mekah dan seumpamanya lah. Sebab apa? Sebab suasana kat Mekah ni dakwahnya sangat-sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Sampaikan Nabi nak diancam bunuh. Kan ada satu mesyuarat, kita tengok dengan nak relatekan dengan surah Yusuf kan. Sampaikan orang Mekah mesyuarat dekat parlimen. Nadwah Quraisy bersidang yang dipengerusikan oleh Abu Jahal. Akhirnya mereka buat keputusan, walaupun ada cadangan kata nak masukkan Nabi dalam penjara, nak keluarkan Nabi halau daripada Mekah, masuk penjara, nak buang ataupun nak dibunuh. Akhirnya mereka mencari jalan untuk nak bunuh Nabi SAW. Kita tengok sejarah Nabi Yusuf, ada tak kaitan tu? Nak dibuang, masuk dalam penjara, nak dibunuh. Cerita dia sama. Nanti kita akan tengok nanti. Ada kaitan nanti. Dibuang dalam perigi, dibuang daripada keluarga, nak dihalau daripada rumah, biarlah jangan ada hidup nampak lagi muka kamu dekat rumah kami ni, kata abang-abang dia. Nak dibunuh terus. Tapi akhirnya Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Allah Yusuf. Bagi Nabi SAW, ini isyarat awal. Isyarat macam mana? Walaupun Yahudi, orang-orang Quraisy nak bunuh kamu, nak masukkan kamu dalam penjara ke, nak buang kamu daripada orang dekat Mekah dan seumpamanya dan sebagainya, surah Yusuf ini memberi isyarat awal. Penghujung nanti kamu, wahai Muhammad, juga akan jadi seorang Nabi yang dimuliakan oleh Allah, seperti mana jalan cerita surah Yusuf. Ini satu isyarat awal. Nabi boleh kesan, ini rupanya penghujung nanti. Penghujung dakwah Nabi SAW, ujian demi ujian, halangan demi halangan, konspirasi demi konspirasi. Berapa banyak peperangan tuan-tuan sekalian? Bukan 1-2 perang, 27 peperangan yang dipimpin Nabi SAW. Bukan lepas perang, okey dah aman. Tidak. Lepas satu-satu, selesai masalah Yahudi, masalah Quraisy pula. Lepas masalah Quraisy, masalah daripada orang luar pula. Lepas satu-satu. Maka siri kehidupan Nabi Allah Yusuf benar-benar berikan hiburan kepada Nabi SAW. Kenapa hiburan? Sebab penghujung cerita itu happy ending. Seronoknya. Mana akhirnya berjaya. Begitulah dakwah Nabi SAW. Akhirnya 23 tahun berdakwah sebagai seorang Rasul. Allah berikan Islam pada ketika itu. Ada satu bandar, Madinatul Rasul, Madinah Al-Munawwarah. Moga-moga Allah rezekikan kita semua untuk sampai lagi ke Makkah Al-Mukarramah, sampai lagi ke Madinatul Munawwarah, Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kerana itu poin yang ke-11 ni, surah yang kita baca ini dia mesti kaitkan dengan asbabun nuzul, sebab turun ayat. Dan macam mana surah ni turun, ada kaitan dengan suasana kehidupan Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Dia memang ini tak boleh pisah. Kita belajar tadabbur Quran ni tuan-tuan sekalian, memang dia agak banyak lah dia punya cabang-cabang dia.
nak baca Quran, nak faham Quran, nak kena tahu sejarah Nabi waktu itu kat mana, dakwah Nabi macam mana, daripada situlah dia akan saling melengkapi. Bila kita tahu sejarah Nabi ketika mana turunnya surah Yusuf, kita akan lebih mudah faham. Oh patutlah, patut surah ni turun kepada Nabi sebab nak beri hiburan dalam siri tekanan yang baginda hadapi pada waktu itu, dihiburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik, kemudian yang berikut, yang ke-12, pengenalan surah Yusuf ini. Surah ini status dia Makkiyah. Makkiyah ni makna dia apa? Ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW sebelum hijrah. Quran ni surahnya ada dua je kategori. Surah apa pun kita baca, Makkiyah ke Madaniyah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Surah Yusuf, surah Makkiyah. Makkiyah makna dia apa? Surah yang turun sebelum hijrah. Ketika Nabi berada di Mekah pada waktu itu. Agak berbeza surah ini daripada surah-surah Makkiyah yang lain. Berbeza dengan surah-surah yang lain. Biasanya dalam ayat-ayat yang kategori ataupun surah Makkiyah ini, ayatnya berbentuk tegas, ada amaran, ada bentuk ancaman. Macam tu ciri-ciri surah Makkiyah. Sebab cerita berkaitan akidah, ancaman. Kalau kamu cari Tuhan selain daripada Allah, hidup kamu akan penuh dengan kebinasaan. Kamu akan masuk dalam neraka dan seumpamanya. Ayat yang penuh dengan ketegasan. Tapi nampaknya surah Yusuf, yang kategori yang sama, surah Makkiyah ni, tapi dipersembahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berbeza. Surah Makkiyah, surah yang kita kata tadi penuh dengan ancaman, penuh dengan segala macam ingatan keras daripada Allah. Tapi surah Yusuf ini, Masya Allah, berbeza sama sekali. Allah persembahkan kepada hamba-hambanya dengan penuh belayan jiwa, seronok bagi orang yang dengar, lunak, penuh dengan sifat rahmat dan kelembutan. Agak berbeza pendekatan dalam surah Yusuf. Surahnya sama, turun sebelum hijrah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, pasti mereka akan perasan kenapa Allah turunkan demikian. Kenapa Allah berikan surah Yusuf ni ciri-ciri dia begitu. Kenapa ciri-cirinya lembut, tak ada yang keras dan seumpamanya. Sebab itu tuan-tuan sekalian kan, Nabi Yusuf ni, istimewanya Nabi Yusuf ni, Allah tak ceritakan medan dakwah yang besar. Kan bila biasa sebut Nabi ni kan, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Nabi Musa. Bila sebut Nabi ni, bahkan tambah lagi pula kalau Rasul, mereka ni pengikutnya ramai. Jumpa dengan satu kaum, bahkan panggil pula, ya qaumi. Banyak kita jumpa dialog macam tu dalam Quran. Wahai kaumku, wahai kaumku. Dakwah medan yang sangat besar. Audiennya bukan sekadar 2-3 orang, tapi mungkin beribu orang. Nabi Yunus dan seumpamanya. Tapi kita perasan tak dalam surah Yusuf, Allah ceritakan dakwah Nabi Yusuf ni kat mana? Dakwah dia dekat mana? Kan, tengok dakwahnya kat rumah, bersama dengan abang-abang. Dakwah bersama dengan kawan sepenjara. Dakwah dekat dalam istana. Kan? Tak ada cerita ataupun kisah Nabi Yusuf dialog dengan penduduk Mesir yang begitu ramai. Seperti mana cerita Nabi Musa alaihimussalatu wassalam. Jadi ini kita tengok macam mana kaedah dakwah yang diletakkan seni ceritanya dalam Quran ini. Maknanya kita ni contoh kalau bila sebut dakwah ni jangan kita bayangkan macam ceramah kat depan kita ada 10,000 orang nak dengar. Itu betul lah dakwah juga. Tapi dalam keluarga doa, sama adik-beradik, dalam keluarga dakwah, bersama dengan abang-abang pun dakwah, dengan kawan sepenjara pun berdakwah. Jadi kita pada hari ini boleh tak ambil ibrah daripada kisah Nabi Yusuf? Boleh, insya-Allah. Dakwah dengan siapa? Kawan-kawan, adik-beradik kita, jiran-jiran yang terdekat. Dengan kawan-kawan yang kita jumpa. Tak adalah kita kata saya ni siapa, saya ni alah ilmu tak berapa banyak. Orang lain bolehlah dakwah sampai 1,000-2,000 orang. Surah Yusuf, Allah datangkan kisah ini berikan semangat kepada kita semua. Sila cerita kebaikan kepada siapa juga orang yang kamu jumpa. Berapa orang Nabi Yusuf jumpa dalam penjara? 2 orang aja. Kan ada cerita dengan semua sekali penduduk Mesir pada ketika itu? Tak ada. Jadi ini merupakan satu peluang yang telah difahami sekian lama oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maknanya dakwah ni takkan boleh kita tinggalkan. Ruang yang kita ada pada siapa? Kawan. Ruang yang kita ada dakwah dekat mana? Dalam keluarga, di kalangan adik-beradik yang terdekat dengan kita.
maka surah Yusuf menjadi contoh ataupun model terbaik untuk kita hayati bersama. Kemudian yang berikut, mukaddimah yang ke-13. Para ulama, antaranya Atha ibn Rabi' berkata, Atha ni seorang ulama, seorang sahabat yang sangat hebat. Dia kata apa? Saya ambil kata-kata dia. Bila orang sedih dengar ayat-ayat daripada surah Yusuf, pasti mereka akan rasa tenang dengannya. Atha radhiyallahu an kata, bila ada orang sedih dengar ayat-ayat daripada surah Yusuf, pasti mereka akan rasa tenang. So soalannya kat sini, kita nak rasa tenang macam mana? Sudah pasti dengan kefahaman. Kena fahamlah cerita ni, ya Allah, kalau macam ni lah cantiknya susunan takdirmu ya Allah kepada Nabi Allah Yusuf, daripada mungkin kesusahan, kepayahan, konspirasi jahat oleh orang sekelilingnya, tapi penghujungnya Allah berikan ketenangan, Allah berikan kejayaan. Jadi nasihat daripada Atha radhiyallahu an. Ain, Ta, Alif, Hamzah nama dia. Atha radhiyallahu an kata, sedih baca surah Yusuf, pasti mereka akan tenang. Baik, yang ke-14. Surah Yusuf ini surah yang banyak pengajaran, banyak nasihat, di samping berita ajaib, berita-berita pelik dan berita yang jarang kita dengar. Banyak pengajaran sangat. Ada berapa pengajaran tuan-tuan? Ada 110 pengajaran. Saya ada satu kitab, satu kajian tentang pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf. Kitab tu apa? 380 muka surat. Cerita pengajaran aja. Yang tadi cerita lain. Satu kitab cerita ibrah surah Yusuf. Pengajaran je, bukan tafsir daripada ayat 1 sampai ayat akhir. Pengajaran 380 muka surat. Itu pun disusun cantik, amat-amat cantik lah. Di kalangan pakar-pakar Al-Quran. Kita tinggal baca aje. Ada banyak kitab yang disusun oleh para ulama kan. Antaranya satu lagi yang saya minat, ada satu buku tajuk dia Yusuf wa ayyuhas siddiq. Yusuf wahai sahabat. Pun sama juga tebal kitab dia. Kenapa dipanggil Yusuf dengan sahabat? Orang penjara, kenalan penjara, kenapa panggil Nabi Yusuf sahabat? Dia tak panggil dengan panggilan tuan dan sebagainya. Tajuk kitab tu Yusuf wa ayyuhas siddiq. Wahai Yusuf sebagai seorang kawan. Pun sama juga, beratus-ratus muka surat. Untuk kita nak baca daripada sumber yang asalnya Al-Quran, difahami oleh para ulama. Baik, itu tak apa, nanti kita akan explore sikit-sikit. Jadi ada banyak pengajaran, ada nasihat, berita ajaib, berita pelik. Daripada sinilah tuan-tuan, apa maksud berita yang jarang kita dengar ni? Daripada sinilah kita akan dapat meneroka ataupun explore zaman itu Mesir macam mana. Palestin lah, dia ada dua kan, satu Palestin, satu Mesir. Kehidupan orang Palestin zaman tu macam mana? Kehidupan orang Mesir zaman Nabi Allah Yusuf macam mana? Ini cerita lebih awal daripada zaman Fir'aun. Lebih awal daripada zaman Fir'aun. Sebab itu kisah tentang Mesir banyak dalam Quran. Nama yang paling banyak disebut dalam Quran apa? Mesir. Nama tempat. Ada nama tempat yang lain disebut dalam Quran kan. Tapi yang banyak disebut Mesir. Daripada surah Yusuf ini, kita akan dapat faham, oh macam ni kehidupan orang Mesir zaman Nabi Allah Yusuf. Macam ni kehidupan pemerintah Mesir zaman Nabi Allah Yusuf. Ni sebelum ada Fir'aun lagi. Fir'aun kemudian. Zaman ini, zaman Nabi Yusuf ni, kita baca dalam surah Yusuf, Raja Mesir masih dipanggil Al-Malik. Masih dipanggil istilahnya raja. Zaman Nabi Musa, gelaran tu dah tak ada dah. Setelah ribuan tahun mungkin, dah dipanggil gelaran Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 lah. Berbelas-belas Fir'aun tu kan. Jadi zaman ni belum ada Fir'aun lagi. Masih dipanggil Al-Malik. Kehidupan orang Mesir zaman tu macam mana? Undang-undang dia macam mana? Kalau contoh ada orang yang mencuri, hukuman dia macam mana? Zaman kita, syariat zaman kita, zaman umat Nabi SAW, mencuri, sabit, hakim kata memang benar dia mencuri, ada saksi dan seumpamanya, tangan dipotong. Kaedah hukum hudud dan seumpamanya. Tapi zaman Nabi Allah Yusuf, orang yang mencuri, sabit memang kata memang dia mencuri, ada hukuman dia. Jadi hukuman-hukuman itu ataupun apa yang berlaku zaman itu, semuanya kita akan dapat baca nanti, dapat melihat daripada surah ni tadi. Okey, yang ke-15. Babak cerita Nabi Yusuf alaihissalam, Yusuf alaihissalam tak ada pengulangan dalam surah yang lain. Imam Al-Qurtubi berkata, ini kata-kata Imam Qurtubi,
Surah ini, surah Yusuf amat mencukupi bagi mereka yang cermat memerhati ayat Al-Quran, yakni tadabbur. Dia akan cukup, dah cukup. Bagi orang yang nak tadabbur, surah ini dia akan didapat nanti dalam pengajaran dan seumpamanya. Dan walaupun, kata Imam Qurtubi, walaupun surah Yusuf mempunyai pelbagai watak dan personality dalam naratif penceritaan, namun Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam tetap jadi watak yang paling utama. Ada kisah Nabi Yaqub, ada kisah abang-abang dia, kisah raja, kisah isteri raja, kisah kawan dalam penjara dan sebagainya. Watak-watak itu semua tak menenggelamkan hero cerita ni Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kerana itu tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, kita bila meneliti cerita ni kan ataupun surah ini, kita akan dapat lihat, kita akan dapat rasakan bagaimana surah ini benar-benar berikan hiburan bermakna kepada Nabi SAW. Jadi kalaulah surah ini berikan hiburan kepada Nabi, kalaulah surah ini kata siapa tadi, Atta radhiyallahu an, surah yang berikan ketenangan bagi orang yang sedih. Sekarang ni kita baca surah apa? Surah yang sama. Inilah surah yang sama turun kepada Nabi, surah yang sama dibaca oleh para sahabat. So kalaulah cara kita baca dan kita faham ni betul, insya-Allah seperti mana ketenangan yang telah diperolehi oleh para sahabat, dengan kesedihan mereka baca surah ini jadi tenang, maka insya-Allah dengan kita baca surah yang sama ni pun Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ketenangan yang terbaik dalam hidup kita. Kemudian tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, saya ambil sikit tambahan selain daripada kita ceritakan tentang mukaddimah surah Yusuf ni kan. Ini tambahan lah. Surah Yusuf dia tak ada nama yang lain. Namanya surah Yusuf aja lah. Kalau ada sebahagian surah tu dia ada nama-nama dia. Ada nama-nama yang lain. Macam contoh surah Al-Isra. Surah Al-Isra dia ada nama surah Subhana, ada nama dia surah Bani Israel. Jadi bagi surah Yusuf ini dia tak ada nama surah yang lain. Memang Yusuf aja nama dia. Apa nama surah ni? Surah Yusuf. Kemudian yang kedua, ciri surah ni kan. Surah ni 111 ayat, setiap ayat akan diakhiri hanya dengan 4 huruf saja. Ini pun satu keajaiban luar biasa. Nun, mim, ra, lam. Nun, mim, ra, lam. Ada 4 huruf ni aja. Kita tengok daripada ayat 1, 2 kan. Nun, banyak nun lah. Mim, nun, mim, ra, lam. Kan unik Al-Quran ni. Bukan sekadar ceritanya, tapi setiap huruf ini pun dibahas oleh para ulama. Dan kemudian ada satu hukum lah dalam surah Yusuf ni. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-11, kan kita cerita tadi ada perkataan-perkataan yang tak jumpa dalam surah-surah yang lain. Bahkan hukum tajwidnya pun, seperti mana kalau kita belajar dalam riwayat Hafs an Asim, bacaan kita lah, qiraat kita pada hari ini. Kalau tuan-tuan baca ayat yang ke-11, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Kat situ hukum dia apa? Ar-raum wal ishmam. Kita belajar tajwid begitu hukum dia. Sama ada kita nak baca dengan munjung. Malaka la ta'manna. Separuh kita baca dengan yang apa nama, yang sabdu tu idgham, kemudian dimunjungkan mulut. La ta'manna. Kalau susah nak sebut, nak buat munjung tu, ambil cara kedua boleh juga. Dipanggil apa? Ar-raum. Ar-raum kita potong harkat dia. Qalu, apa ya tu? Malaka la ta'manuna. Apa maksud ar-raum? Kita baca 1/3 harkat. 1/3. Kalau contoh saya sebut nun bagi depan, bacaan dia macam mana? Nu. Na, ni, nu. Nu berapa harkat? 1. Tapi dalam surah Yusuf ni, ayat yang ke-11, 1/3 harkat. 1/3 je. Kalau saya sebut nu, 1 harkat. Kalau nu, 2 lah. Kan? Tapi dalam surah ni, kalau kita nak baca kaedah kedua, la ta'manuna. La ta'manuna. Saya tak sebut la ta'manuna. Itu yang biasa.
Tapi kita sebut la ta'manuna macam lalu je, tapi bukan sabdu. Jadi ini boleh diperhalusilah. Itu contoh hukum tajwid yang kita takkan jumpa pada apa nama surah-surah yang lain. Dan kemudian sekali lagi kita kongsikan dalam kitab tafsir sebut surah ini diturunkan kepada Nabi SAW kerana apa? Sebab nak berikan hikmah bagi yang bertanya. Kenapa surah ni turun? Kita tengok pada ayat yang terakhir tu kan. Kenapa surah ni turun? Allah kata apa? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ayat yang ke-111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Apa maksud ulul albab ni? Ulama menyatakan bagi orang yang suka bertanya, kenapa Nabi Yusuf mengambil pilihan sedemikian? Kita akan cuba berfikir kenapa persoalan demi persoalan. Sebab tu sebagai contoh kan, kita tengok macam tadi kan, keindahan takdir Allah tu. Keindahan takdir Allah. Kalaulah Nabi Allah Yusuf tak dibuang dalam perigi, sebelum tu lagi, kalaulah Nabi Yusuf tak dihasad oleh abang-abang, maka taklah dibuang kat perigi. Kalaulah tak dibuang dekat perigi, pasti takkan dijumpai oleh saudagar yang datang kat situ untuk nak mengambil air. Kalaulah saudagar tu tak datang, tak adalah takdir Nabi Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir. Kan? Takdirnya dari Palestin nak ke Mesir tu macam mana? Dia jadi barang dagangan, sebab tu dia boleh pergi ke Mesir. Kan? Masih kanak-kanak, umur masih lagi 6 hingga 10 tahun. Kalaulah tak dibuang dalam perigi, tak dijumpa oleh saudagar tu tadi. Kalau tak dijumpa oleh saudagar, Nabi Yusuf takkan boleh nyeberang ke Mesir. Kalaulah tak dibawa ke Mesir, niscaya Nabi Yusuf tak ditakdirkan hidup dalam istana. Dibuang daripada kawan abang-abang dekat rumah, ditakdirkan hidup dalam istana luar negara. Kalaulah hari ni tuan-tuan sekalian, kita ambil satu keajaiban. Satu keajaiban. Ada tak agaknya orang kat kita lah, kat Malaysia ni lah, dibuang ataupun orang benci dekat dia. Budak ni kecil lagi, mungkin 7-8 tahun. Dibuang oleh keluarga dia. Tiba-tiba takdirnya boleh hidup dalam istana di satu negara yang jauh daripada tempat dia. Palestin pergi ke Mesir, tuan-tuan, bukan dekat-dekat. Kalau Johor pergi Singapura ni dekat lagi kan, sejam 2 jam boleh sampai. Tapi daripada Palestin pergi ke Mesir, Masya Allah. Kan, macam mana takdir seorang budak yang dibuang sebagai barang dagangan, tiba-tiba boleh hidup dalam istana di Mesir pada waktu itu. Hidup dalam istana. Macam kisah Nabi Musa, kita nampak kan, kalau tak dihanyutkan oleh ibunya, kalau tak dihanyutkan oleh ibu dia, nescaya Nabi Musa takkan ada takdir boleh hidup dalam istana Firaun. Ini semua keindahan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak hidup dekat dalam istana di Mesir pada waktu itu, berlaku satu krisis kepercayaan dan seumpamanya, akhirnya Nabi Yusuf dituduh, difitnah, masuk dalam penjara. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu ilmu yang sangat tinggi nilainya. Nabi Yusuf ni dapat anugerah daripada Allah. Apa anugerahnya? Ilmu boleh mentafsir mimpi. Itu nanti kita lihat muqaddimah. Surah ini bermula dengan mimpi. Bermula dengan impian. Saya tutup kisah kita pada pagi ini, kisah surah Yusuf ni kan. Allah mulakan penceritaan surah Yusuf dengan kisah mimpi seorang anak. Dan cerita mimpi ni tak lama. Cerita mimpi ni kalau kita kira dia punya peratus dia, daripada jumlah 110 ayat ni, ada mimpi, ada cerita merealisasikan mimpi. Tuan-tuan sekalian, kisah mimpi 10% saja. Hidup kita boleh banyak impian. Takdir dia punya relate macam tu. Hidup boleh banyak impian, tapi jangan impian lama sangat, mengelamun. Awak ada impian tak? Ada. Impian. 90% dalam hidup ni impian aja. Kerjanya tidak. Fakta dalam surah Yusuf, hidup perlu ada impian. Tapi impian ni cukup sebagai pencetus 10% saja. 90% lagi apa? Macam mana kamu nak bekerja merealisasikan impian yang telah ada dalam hati kamu. Jadi cerita ini bermula dengan mimpi, dan dengan mimpi itulah akhirnya Nabi Yusuf mencari apa makna mimpi yang telah dilalui satu ketika dulu masa zaman kanak-kanak. Jadi tuan-tuan sekalian, itu mukaddimah
mukaddimah surah Yusuf pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita dan diri saya juga khususnya kan untuk sama-sama kita ni memahami, kita faham dan kita boleh kongsilah. Kerana apa? Sebab ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luas. Sangat luas. Setiap daripada ayat ini kunci kepada pemahamannya bila ada usaha daripada diri kita sendiri, akal kita untuk nak bertanya. Kenapa begini? Kenapa mimpi macam ni? Kenapa tiba-tiba ada cerita syaitan? Kenapa bila ada persoalan-persoalan seperti itu dia akan berikan jawapan. Kita akan cuba nak cari jawapan. Kenapa Dan semua jawapan itu insya-Allah boleh kita temui dalam kitab-kitab tafsir yang telah menceritakan kepada kita apa hikmah di sebalik surah yang diperkenalkan oleh Allah ini sebagai sebaik-baik kisah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Allah rahmati kita semua. Seluruh usaha kita ini mudah-mudahan untuk nak memahami ayat-ayat Al-Quran, dan inilah sumber syafaat kita esok. Kegelapan kubur akan datang cahayanya dengan Al-Quran. Kesusahan di padang mahsyar juga dengan syafaat Al-Quran. Masuk dalam syurga pun dengan syafaat dan keberkatan Al-Quran. Jadi sekadar itu dahulu yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Ampun maaf salah silap. Mudah-mudahan semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.